Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita di muka surat 59. Tuan-tuan ada tanda tak? Kita cuti setahun lah. Lama kita jumpa tuan-tuan. Ingatkan tak ada lah ya? Ada lagi. Muka surat 59 baris yang ke-6. Hai anak Adam, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau, manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan daku. Itu yang keberapa tu? Yang ke-8. Yang ke-8 tu daripada muka surat 58, pengajaran yang ke-36. Tuan-tuan kena study balik. Dah tinggal lama. Di muka surat 59 baris yang ke-6. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ringkasnya gini tuan-tuan, pengajaran yang ke-36 tu. Kata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Quran. Dia ambil daripada tiga-tiga kitab suci daripada Allah ini. Maka kata dia, aku pilih daripadanya 12 kalimah, 12 pengajaran. Yang kuliah dulu tuan-tuan ingat boleh, yang saya sebut kebijaksanaan murid atau pelajar ialah menyimpulkan keseluruhan pengajaran gurunya. Kecerdikan orang yang membaca ialah dia menyimpulkan keseluruhan yang dibaca. Tuan-tuan, kita baca kitab fiqh banyak, kitab fiqh yang kecil, yang besar, yang tebal, yang panjang kan? Kita mengaji kitab tauhid pun macam-macam kitab tauhid. Cara pondok, cara universiti, dengar ceramah. Begitu juga dalam semua perkara dalam kehidupan ini, macam mana kita boleh ambil dia sebagai satu yang kita bagi konsep, kita bina konsep hidup kita sendiri. Daripada situlah yang kita pegang dan kita jalankan kehidupan harian berdasarkan kepada pegangan hidup kita yang kita simpulkan. Ini murid yang bijaksana, yang baik. Kalau tidak, dia hanya petik balik, kita panggil recall. Dia hanya petik balik apa yang dia baca. Yang jenuh kan? Satu. Akhirnya penuh dalam kepala dia secara tidak tersusun. Sebab tu bila kita bina konsep tu, dia menjadi satu kesimpulan daripada mungkin 10 kitab atau 10 buku. Kita ambil, jadikan dia 2-3 saja konsep itu. Dia kata, Ka'ab bin Akhbar ni, aku baca 3 kitab suci ni, lalu aku simpulkan dia dalam 12 kalimah atau 12 perkara atau 12 ayat je. Yang pertama kata dia, sebelum tu dia kata, aku tulis pada kertas, pada surat, dan aku gantung kat tengkuk aku. Kita nak pergi haji, umrah pun tak bisa pergi, haji pun tak bisa pergi lagi. Bila nak pergi, berapa buku kita baca? Yang tabung haji satu pasal lah. Lepas tu yang di kuliah, yang dikuliahkan 17 siri itu pun ada juga.
Yang jual di kedai selagi ada beli. Akhirnya punyalah banyak. Yang kita pakai hak yang kita gantung ke tengkuk tu. Ada orang dia 5 minit buat 5 minit tu, gantung dia buat rantai tu buat kat tengkuk. Lepas tu tawaf pertama baca ini, tawaf kedua baca ini. Itu je yang kita pakai. Yang banyak-banyak tu, yang syaraf-syaraf 17 jam tu atau 17 siri tu, semua kita simpulkan di situ. Kalau tidak, dia semaklah kepala kita. Jadi kata, kan, aku gantung kat tengkuk aku, lepas tu aku sentiasa telik. Bermula aku telik padanya tiap-tiap 3 hari sekali. Pasal 3 hari sekali pada anak tu. Kan? Kenapa? Refresh. Ataupun kita panggil flashback. Ini kaedah di antara kaedah untuk mengingat atau menghafal. Selalu baca. Paling tidak kita tengok pun kita boleh tahu dah yang kita dah baca 3 hari lepas. Kita tengok saja, kita dah ingat. Baik, daripada 12 tu kita masuk terus yang kita tinggal lagi ni. Dan yang ke-8, kita ambil depan sikit tu. Dan yang ke-8 itu, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, wahai orang, wahai manusia, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Adapun kita percaya ke Allah, kita percaya kepada janji-janji alam. Sebab tu kita tanam pokok, pasal kita percaya dia berbuah. Pokok bunga kita tanam, kita percaya dia berbunga. Tapi pokok bunga pudin kita tanam, bukan kita percaya dia ada buah. Dia punya pasal ada buah tak buah. Bunga pudin mana buah ada bunga. Tapi daunnya tu, leni orang gila daun keladi. Bukan dia buat sarawak pun kan. Tapi hantu-hantu katanya, wallahu a'lam. Lawa macam mana kan. Jadi jangan percaya selain daripada aku, kata Allah. Yang lain daripada aku yang kamu nak percaya, yang tak bercanggah dengan aku. Itu maksud. Jangan sampai tak percaya langsung. Aku siapa pun tak percaya. Macam itu Ustaz tu nak. Aku bukan tak percaya dekat kamu dia. Dekat aku pun tak percaya. Kacau. Bahkan Tuhan pun tak percaya. Kamu lagi lah. Jadi percayakan Allah. Yang lain daripada Allah Ta'ala, kalau tak bercanggah dengan Allah, itu tak ada masalah. Jangan pergi sampai perangkat kita pergi bahas dia dalam bentuk yang tak betul. Baik. Bermula engkau, manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan daku. Bila kita hendakkan Allah, berhajat pada Allah, confirm dapat, kata Allah. Confirm aku bagi, ud'uni astajib lakum. Confirm aku mustajabkan. Bahkan lebih tepat, nescaya Allah terima. Terima tu terima apa? Terima permohonan. Tuan-tuan hantar orang, memang saya terima. Ni pasal apa tak dapat? Bukan mesti dapat. Terima. Allah terima permohonan kita. Pasti dapat. Ada yang dapat segera, ada yang dapat lambat. Ada di dunia ni tak dapat, akhirat mau dapat. Kalau dapat lambat, ada kelebihan. Tentulah. Sebab kalau Allah sempurnakan di dunia ini, takut kita terhenti takat itu je harapkan Allah. COVID-19 kita doa mubah-mubah awal 2020 hilang. Kita pun relax kan. Kita pun tak nak doa lagi dah. Nak doa COVID pun pula, doa pasal banjir pula. Tapi Allah lanjutkan. Maka berapa banyak pahala doa kita, berapa banyak pahala sabar kita, berapa banyak pahala syukur kita daripada sikit
sampai kepada belah-belah ribu, turun sampai 2,000 lebih. Nah, naik balik 3,5 Alhamdulillah, turun. Naik balik, sabar. Betul, turun, Alhamdulillah. Naik balik, sabar. Berapa banyak usaha kita? Kita tanam mampu di pokok tu, benih tu. Beli pula, tanam pula, bismillah, tanam pula lagi. Lepas tu jorok pula, kemarau-kemarau. Hujan pula mari, mampu juga terbenam. Tenggelam di air. Jadi berapa banyak usaha kita? Allah tak bagi segera dalam bentuk benda di dunia, tapi Allah himpunkan segala kebaikan yang kita buat. Dan ganjaran daripada Allah pasti lebih baik di akhirat berbanding dunia. Tapi kita ni tak sabar. Baik. Nescaya engkau dapat akan aku. Yang kesembilan, kesimpulan ketiga-tiga kitab suci tadi ni. Berkata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, jangan engkau tuntut daripada aku akan esok, dan aku tuntut daripadamu akan amal esok. Kita ni malam, ya Allah, bagi rezeki, ya Allah. Anakku nak periksa, ya Allah. Bulan 3 SPM. Bulan 3 no, start STPM. Minta dah hari ni. Minta dah, ya Allah, ya Allah. Anak dah lompat mata. Minta dah. Besok nak makan apa? Duk macam bumbung. Tuan tak sampai lagi. Dia duk minta hak besok. Hak ni kenyang dah. Ada roti hanyut ke, Maggi orang lepor. Makan dah. Hak besok dia duk susah hati hak besok. Allah kata kat kita, pasal apa yang kamu minta dekat aku yang besok, sedangkan aku tak minta pun dekat kamu yang besok. Allah tak pernah minta kita sembahyang subuh siap-siap malam ni untuk besok pagi. Ada peronok gitu. Ada masjid buat gitu. Dah kita sembahyang subuh siap-siap, tuan-tuan lepas sembahyang isyak, kok besok tak terbangun. Tak ada peronok buat macam tu. Kita puasa siap-siap sebelum Ramadan. Allah tak pernah tuntut yang besok. Tapi pasal apa kita tuntut pada Allah yang besok? Sebab tu dia dalam Najat Tasawuf disebutkan, orang yang bertawakal ni, cuba lihat macam mana burung bertawakal. Burung dia tak simpan untuk besok. Kita jemput dalam sangkar tu untuk 5 hari, untuk sebulan bagi kat dia. Yang dia nya tak bawa balik pun. Patut dia kutip apa semua bawa balik. Ini untuk besok. Tak ada. Dia makan paling banyak penuh temolok dia. Ataupun dia bawa balik untuk anak dia. Betul. Besok dia cari lain. Kerana rezeki bagi kita Allah dah tetapkan. Kenapa minta hak yang sebelum waktu? Gitu. Baik. Minta tu bolehlah. Cara kita yang lemah ni, hamba yang lemah ni. Tapi jangan masyarul dengan maksud jangan berbimbang-bimbang tentang rezeki besok. Sehingga susah hatilah kita macam mana besok, macam mana besok. Bukan dekat besok, macam mana ni. 5 hari lagi, 7 hari lagi, minggu depan, bulan depan ni macam mana. Minggu depan tak buka sekolah lagi, Isnin. Sambung cuti lagi dalam seminggu. Macam mana ni minggu sekali lagi ni. Jadi kita berbimbang yang macam tu sehingga mengganggu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Khususnya dalam soal ibadah, dalam soal khusyuk kita dengan Allah Ta'ala. Yang tu yang dilarang. Adapun kita mengatur strategi, kita menyusun urusan gerak kerja kita, yang meniaga cara meniaga lah, yang berkebun pun berkebun lah, yang makan gaji pun atur siap jadual dan sebagainya. Yang itu sebahagian daripada usaha ikhtiar kita yang dituntut untuk melaksanakan sesuatu dengan cara yang tersusun. Boleh tak? Baik. Yang ke-10 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan dikau daripada nutfah, daripada
maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Daripada air mani itu boleh berubah, kita panggil apa, dia progres sampai jadi darah beku, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang-tulang diselaputi oleh daging, kemudian jadi orang. Jadi macam kita hari ini, banding kita hari ini dengan waktu kita lahir, Allah jauh lah beza. Beza daripada baru lahir dengan air mani ayah kita, mak kita tu, Allah jauh beza. Jadi Allah nak bagi tahu dekat kita, nak peringat kita balik bahawa aku jadikan kamu daripada air mani nutfah, kemudian jadi mudghah, alaqah, sampailah jadi orang yang beza daripada asal itu. Maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Rezeki kita dalam perut mak pula mengidam nak makan buah nangka pula. Nangka pula sebiji itu ya sultan punya. Nak tepuk lah dah nangka sultan. Belah perut mak. Tengok-tengok anak duk gigit buah nangka. Cerita macam tu lah. Nak apa bahawa rezeki anak ni Allah jamin, bukan mak jamin, bukan ayah jamin. Bahkan kalau ayah jamin pun, ayah bagi mulut mak tu, mak makan, anak bukan makan macam cerita tadi ni. Bukan macam tengok-tengok belah-belah, tengok ada dekat mulut. Kalau ada dekat mulut bayi tu, dia kokok buat perut mak habis. Tak adanya. Tetapi rezeki Allah jamin itu dalam rahim ibu. Ditafsirkan perkataan Ar-Rahim, Allah Ta'ala ni Maha Penyayang. Allah ni bahkan Allah letakkan kita dalam rahim yang namanya pun rahim, penuh kasih sayang. Mak menentang ke, menerak ke, apakah, kita duduk dalam tu dalam keadaan selamat. Ada cecair pula lagi tu, bela dengan tu, dalam tu ada cecair pula yang menyelamatkan kita. Rezeki Allah bagi. Kalau makan minum ni, kot tadi pusat tu lah katanya, wallahu a'lam. Menampak pokok tu lah, menampak macam mana macam tu lah. Dia tak ada pula menampak kot hidung macam kita hari ni. Lemai lah. Semua itu rezeki daripada Allah. Aku atur, kata Allah. Kita baca dalam hadis, Nabi menjelaskan tentang bagaimana berlaku. Begitu juga dalam hadis qudsi, bila nutfah ataupun air mani ibu bapa ni bercampur, persenyawaan tu nak berlaku ke tidak, malaikat tanya Allah, ya Allah, nak disempurnakankah atau takat ni je? Kalau Allah kata sempurnakan, maka disempurnakan sampai menjadi mudghah tadi. Dah jadi mudghah dah. Malaikat tanya, ya Allah, ni nak disempurnakan lagi dah? Kalau terhenti takat tu lah, keguguran lah. Jadi alaqah. Sampailah bila ditiupkan roh, tanya dulu, nak disempurnakankah? Kalau Allah kata ya, ditiupkan roh, ditetapkan rezekinya, umurnya daripada bila dia lahir, di mana dia mati, dan akhirnya rezekinya, serta akibat akhirnya syurga neraka ditulis oleh para malaikat berdasarkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Nah, jadi itu yang rezeki yang kata Allah, aku tak tinggal sikit pun. Kalau Allah tinggal rezeki kita dalam perut kita tu, tak ada lah kita. Tiada aku tinggalkan akan rezekimu, aku dahulukan akan dia kepada perutmu. Aku dahulukan akan dia kepada perutmu. Maksudnya terus sampai ke dalam perut kita. Walaupun mulut tak berfungsi lagi, tapi perut fungsi dulu. Sebab itu kita membesar dalam rahim kita. Kalau perut pun tak berfungsi, macam mana dia nak besar? Macam mana nak
berubah daripada satu tahap ke satu tahap. Allah cerita begitu kat kita. Ke-11 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jika engkau redha dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku pusakakan akan hatimu. Puaskan, pusaka tu ni. Nescaya aku pusakakan akan hatimu. Berarti hati kita tetap, hati kita tenang. Pusaka ni berarti kita warisi, kita mewarisi hati kita. Yang bila kita tak redha akan pemberian Allah, walaupun sikit ataupun banyak, maka kita tidak mempusakai hati kita. Kita tak memiliki hati kita. Sebab itu kita keluh kesah, kita tidak tenteram, kita terasa hati kita jauh dalam keadaan sunyi, walaupun di kalangan orang ramai. Ada anak cucu rupa kita begini, tapi hati kita bersendiri. Sama juga kita duduk atas tiga amal atas sejadah, kita duduk wirid, zikir, baca Quran, tapi hati kita duduk di luar. Hati kita tidak menjadi milik kita, sebab kita tak redha dengan Allah Ta'ala atau pemberian dan apa yang Allah tetapkan atau timpakan ke atas kita. Dan badan, hati dan badan kita Allah pusakakan untuk kita, berarti Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita tenang bersama dengan hati. Badan dan hati sama-sama milik kita. Dan jika tiada engkau redha dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu dunia hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar di dalam hutan. Macam tadi, bila kita tak redha ataupun kita tak selesa dengan apa yang Allah tentukan untuk kita, nescaya kita akan hambat dunia ni macam mana kita hambat binatang buruan. Tuan-tuan biasa buru apa? Mana ada kijang-kijang ayam hutan. Ada orang main ayam hutan kan? Ayam hutan pun tak perlu bermain dah, tembak gitu kan, ada senapang kan. Ataupun kita nak pikat burung yang liar di hutan, bukan mudah. Bahkan Allah kata, aku keraskan dunia ini ke atas kamu. Berarti Allah liarkan dunia ini ke atas kita. Sebab tu orang tak cukup-cukup. Bukan tak dapat, tapi tak cukup-cukup. Sebab dia keras, dia liar daripada kita. Adapun orang yang redha, dia akan campur dengan qanaah, campur dengan syukur, dia campur dengan redha tadi, maka dia tak payah amal. Kenapa? Kerana sikit pun memadai usaha lagi. Jadi hati dan diri kita ada sama-sama dengan kita. Adapun yang tak redha tadi, hati tak ada dengan kita, badan saja ada dengan kita, letih kita. Kita usaha lepas usaha lagi, lepas kejar lagi untuk dapat dunia ni, tapi Allah keraskan dunia, berarti Allah liarkan dunia daripada kita sehingga kita tak cukup-cukup untuk hambat dunia ni. Dunia kita boleh miliki ikut adat alam ini, siapa tanam dia dapatlah buahnya, tapi tak cukup. Siapa usaha dapat, siapa berniaga dapat keuntungan, tapi tak cukup. Itu timbul salah guna kuasa, rasuah, bohong, tipu, apa segala benda lah. Yang besar cara besar, yang kecil cara kecil. Baik. Seperti binatang liar di dalam hutan, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh akan dia, melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu. Padahal engkau itu dicelakan di dalam sesama manusia. Hidup hamba dunia ni sampai perangkat manusia hina kita. Pasal hak orang pun lebih juga.
Pasal salah pun salah lah, yang penting aku dapat. Confirm macam tu. Tuan kita ambil pengajaran di situ. Nah, jadi Allah jelaskan kat kita yang macam tu. Kesimpulan daripada Taurat, Injil dan Quran tu yang ke-11 macam tu. Yang ke-12 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa tiada redha ia dengan qada'ku dan tiada sabar ia atas balaku dan tiada syukur ia atas nikmatku dan tiada memadai ia dengan pemberianku, maka hendaklah ia keluar daripada bawah langitku dan hendaklah dia mencari akan Tuhan selain daripada aku. Ini hadis Qudsi yang selalu kita jumpa. Nabi sebut bahawa Allah berfirman. Itu hadis Qudsi. Siapa-siapa tak redha dengan apa yang Allah dah tetapkan, dia tak mau syukur apa yang Allah dah beri pada dia, dan akhirnya Allah kata, dan dia macam ni lah, pergi cari langit lain daripada langit aku, bernaunglah di bawahnya, cari bumi yang lain daripada bumi aku, duduklah atas dia, dan carilah Tuhan lain. Kena macam tu nanya kita. Kerajaan tak mahu tak kita sebagai warga negara orang yang tidak dikehendaki, ada istilah orang yang tidak dikehendaki dalam negara. Kalau dalam negeri dihalaunya daripada negeri, boleh lagi duduk negeri lain pasal satu negara Malaysia, tapi kerajaan Malaysia tak mahu. Macam Papua Nugini tak kira lah mana-mana pun ada orang lari pergi ke Australia. Pasal pun dikatakan kerajaan Malaysia melakukan diskriminasi. Dia nak tukar jantina, lepas tu dia pun buat macam-macam kat dia. Itu bukan kerajaan tak mahu, kerajaan nak bawa balik. Tapi dia yang tak mahu. Tak apa, tapi macam. Tapi kalau kita tak mahu ke Allah Ta'ala, nak cari bumi mana pula. Baik. Pengajaran yang ke-37, cerita dalam hadis daripada Luqman Al-Hakim. Masyhur nama Luqman Al-Hakim ni. Namun ada tafsiran-tafsiran menyebut Luqman Al-Hakim ni ada beberapa orang. Tapi Al-Quran menyebutkan nama Luqman Al-Hakim ni beberapa kali. Dan pengajaran-pengajarannya, bahkan ada surah Luqman ni. Besarnya pengajaran Luqman Al-Hakim ni. Luqman ni namanya, Al-Hakim tu gelarannya. Yang saya sebut dulu, Hakim tu Al-Hakim. Kalau banyak hakim ni dipanggil hukama. Kitab hikam, bukan hukum, kitab hikam. Hikam daripada perkataan hakim. Hakim berarti kebijaksanaan. Bijaksananya Luqman ni digelarkan hakim. Kalau ramai orang alim dipanggil ulama. Sangat alim pun kita panggil ulama walaupun seorang. Ni ulama kan. Walaupun seorang sebab banyak alim. Tapi kalau banyak hakim dia, banyak bijaksana, dia panggil hukama. Sebab tu kita tasawuf selalu disebut kata-kata hukama. Jangan kata tu pensyarah tu silap sebut dah. Ada ulama, ada hukama. Walaupun ada yang ulama yang tidak hukama. Ada hukama yang tidak ulama pun ada. Baik, kata Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ni kata pengarang ialah hamba Nabi Allah Daud. Luqman Al-Hakim hamba kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud ni ayah Nabi Sulaiman. Nabi Allah Daud ni jadi raja pada dalam Menteri. Raja pada dalam Menteri. Tu pun dia warisi takhta daripada pak mentua. Bagi dia ni kahwin dengan anak raja ni dapat jadi raja. Bolehlah merintah macam yang Allah kehendaki. Bila berlakunya perang di antara Talut dan Jalut, surah Al-Baqarah nanti orang baca itu kan. Dan akhirnya Nabi Daud AS membunuh Jalut.
tentera yang datang menyerang Bani Israel. Dan dijanji siapa-siapa boleh bunuh Jalut ni, aku bagi kahwin dengan anak aku. Kata Talut. Dan separuh daripada kerajaan aku. Oh, zaman dulu bukan nak bagi projek apa, bagi anak lah, dan bagi kerajaan. Kita dulu sambung ayam, jual kerajaan. Kerajaan Kedah ke kerajaan siapa-siapa lah, tak kira lah, kata dia pun gitu kan. Bila Nabi Daud dapat kalahkan Jalut, maka dapat jadi separuh raja atau pemerintah separuh kerajaan Pak Mentor. Dan bila Pak Mentor mati, dapatkan dia semua. Anaknya mewarisi takhta dan membesarkan empayanya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi katanya Luqmanul Hakim waktu Nabi Daud alaihissalam. Namun Luqmanul Hakim ni bangsanya Habasyi. Habasyi ni negara lah, sekarang kita dulu negara lah. Sebab tu jangan tengok pada rupa dan warna, tengok pada kebijaksanaan. Bolehlah tengok rupa, tapi tak nampak rupa pun susah lah juga. Kita mengaji dalam buat cari jodoh lah, tungkahul mar'atu, dinikahi perempuan itu, kata Nabi, kebiasaannya bukan suruh pilih macam tu, tapi kebiasaannya memang macam tu lah. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fasbar bizati din taribat yadaka. Biasanya orang pilih bakal isteri ni yang comel, cantik lah. Cantik ni dia pun bukan mesti bujur, bukan mesti bulat mukanya, bukan mesti kurus, bukan mesti gemuk, comel, lawa pada pandangan si lelaki yang nak kahwin ni. Jangan ikut pop, jangan ikut mak, ikut si lelaki, sebab persepsi yang berbeza. Comel kat kita mungkin tak comel kat orang. Baik, tapi yang pentingnya agama. Pastikan ada fasfar bizatid din taribat yadaka, nescaya kamu akan terpelihara. Baik. Jadi kata pengarang, Luqmanul Hakim ni daripada bangsa Habasyi dan dianya adalah hamba kepada Nabi Daud alaihissalam. Telah memberi oleh Allah kepadanya akan ilmu hikmah. Apa beza ilmu hikmah dengan ilmu biasa ni? Hikmah ni kebijaksanaan. Ada ilmu sekadar maklumat, tapi ada ilmu kebijaksanaan. Yang tu yang kita baca yang 36 kemarin ni, 12 tadi ni, 12 gagasan dia, 12 kesimpulan dia tu. Maka orang ni yang boleh keluarkan macam tu, orang ni ada kebijaksanaan. Sebab tu kita cari murid yang boleh membina pegangan dia sendiri, tapi mesti selaras dengan kehendak Allah. Bukan pandangan sendiri, mazhab ni hari belakang habis. Tapi mesti boleh buat kesimpulan. Sebab tu kita nak bukan saja murid yang ulang balik apa yang ada dalam buku, tetapi dia mencipta. Kita bincang dulu konteks. Patutlah dia macam-macam nama lah kita sebut. Bagaimana dia boleh aplikasi ilmu yang dia manfaatkan. Buat gadget itu, buat gini semua teknologi kehidupan ini, sehingga datang kebaikan ataupun manfaat kepada kehidupan. Ini bijaksana. Begitulah juga dalam soal ilmu kehidupan. Belajar tauhid, fiqh tadi, tasawuf dan sebagainya, maka dia menyimpulkan dan pegang satu konsep. Jadi Luqmanul Hakim ni dia bijaksana. Yang tiada memberi dia akan nabi-nabi. Ada sebahagian nabi tidak macam tu. Tuan-tuan tengok kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Apa beza? Bukan nak rendah-rendahkan siapa-siapa, tetapi kelebihan di antara satu nabi dengan satu nabi, di antara seorang dengan seorang. Bukan pelekeh lah, bukan nak apa kata Nabi Musa dia lekeh, dia tak tahu benda-benda lain, bukan. Itu disebut Nabi Khidir mempunyai ilmu hikmah, dia panggil. Tuan-tuan jaga, ilmu hikmah ni bukan dituntut,
tuntut ilmu yang kita nak tuntut tu, tauhid, fiqh, tasawuf. Lepas tu kalau nak mengaji fiqh pula tu, mengaji nanti mengaji tafsir juga lagi, ayat hukum, tak ayat hukum, hadis hukum dan sebagainya. Nak faham Al-Quran hadis kena mengaji pula balaghah, manik, badiah, bayan, mantik dan sebagainya. Mengaji itu yang dicari. Tapi hikmah ni Allah yang bagi. Kebijaksanaan ni kurniaan Allah. Itu yang kita nak minta tu. Termasuk kita nak minta ihdinas siratal mustaqim tu, minta jalan yang lurus, minta hidayah ni termasuklah ini. Ada orang tak boleh, tak dapat. Ngaji lama, kalau pondok pun 15 tahun ngaji sampai terburuk 3 orang dah mati lah. Tapi suruh ngaji jauh, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh pergi. Paksa macam mana tak boleh, suruh buat majlis tahlil pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia untuk diri dia je marah. Tak apalah. Lepas ke diri dia. Allah tak bagi. Ada orang belajar. Sebab tu kita minta min ladun karahmah. Yang kita bagi ilmu laduni ni. Jangan berduk merhati, makan merhati gitu. Tiba-tiba dapat ilmu laduni. Dapat dalam mimpi je dia kata jadi ulama dia tu. Kok mana mari macam tu. Orang mengaji sampai merah mata-mata, dua hafal mata binak, mata jeruk merah. Dia tiba-tiba semalam dia macam mimpi boleh jadi untuk umur-umur bangkit-bangkit boleh urut orang. Bukan boleh macam tu. Nabi berulang alik 2 hira berapa lama. Patutnya tak payahlah macam tu. Terus berguru dengan Jibril alaihissalam. Tapi nak tunjuk usaha kita tu mesti berdasarkan kepada kaedah. Jadi kata pengarang ini bahawa ilmu hikmah diberikan kepada Luqman Al-Hakim ini yang ada yang tidak diberikan pada nabi-nabi. Kata Luqman Al-Hakim, telah aku khidmatkan akan 4,000 nabi di dalam 4,000 tahun. Kok mana yang kita baca ni? Umur umat terdahulu bukan macam kita. Tuan-tuan baca hadis salah seorang daripada Bani Israel, Ahlul Abid, seorang abid ni, tuan-tuan baca dalam ni Hikmah yang hadis awal ya. Tuan mengaji kat Ustaz mana ni, 500 tahun beribadah pada Allah Ta'ala. Duduk atas batu, di situ ada caruk, ada payung, ada air, mata air. 500 tahun siangnya berpuasa, malamnya beribadah pada Allah. Tak ada buat maksiat apa. 500 tahun beribadah. Nah, kalau Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Jadi nak kira 4,000 semua ni, kita baca gitulah. Soal tu Israelian ke apa kaya, dia punya hal lah. Pengajaran yang kita boleh ambil. Kata Luqman Al-Hakim, aku berkhidmat pada 4,000 Nabi. Ramai yang Nabi ni. Dia bukan Rasul, disebutkan Nabi. Yang dikatakan Nabi dan Rasul ni bilangan yang tepat tidak diketahui. Bahkan Rasul ada yang menyatakan 313, ada 315, tak apalah mana pun. Kita bukan ditanya macam tu secara tafsir tak. Dan Nabi 124,000. Satu geti 2 laksa 4,000 berlaksa-laksa lebih. Jadi 4,000. Bahkan kita baca dalam tafsir bagaimana Bani Israel pernah membunuh Nabi di kalangan bangsa mereka sendiri. Ada yang kata 4,000 sehari. Ada yang menyatakan 7,000 dalam satu hari Bani Israel bunuh para Nabi. Bukan Rasul, Nabi. Jadi memang ramai. Kalau 124,000 di kalangan Bani Israel kebanyakan. Daripada Nabi Ibrahim AS tu, daripada Nabi Yaqub tu, anak Nabi Ishaq, cucu Nabi Ibrahim tu, sampai kepada Nabi Isa AS. Baik, 4,000 Nabi aku berkhidmat. Berarti aku memberikan pandangan-pandangan. Aku pilih daripada perkataan mereka itu akan 8 kalimah. Macam 36 tadi lah.
Pengajaran 36 tadi aku simpulkan daripada Taurat, Injil dan Zabur 12. Macam saya sebut kuliah lepas, tuan-tuan kalau anak balik dia mengaji mana-mana lah, universiti ke sekolah sama penuh apa, panggil abang mengaji sekolah tu setahun tahun lepas, berapa pengajaran boleh ambil? Tanya dia, tak boleh apa ya, siapa faham juga lah dia. Sokong kamu juga mengaji lama tapi tak boleh nak buat kesimpulan, tak boleh buat kesimpulan. Apa yang boleh diambil? Kalau kita pergi ceramah, satu ceramah tu Isra Mi'raj ke apakah Maulid Rasul ke apakah, berapa pengajaran kita boleh ambil? Tak payah banyak, tapi menyeluruh. Ini bijaksananya Luqman. Kata Luqman Al-Hakim, 8 kalimah ataupun 8 item yang aku boleh simpulkan. Dan iaitu, inilah apabila ada engkau di dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu. Itu yang pertama. Yang pertama, bila sembahyang, jaga hati. Mata boleh jaga, okey. Dada memang ada kiblat. Tak ada nak musim-musim mana. Tapi hati tu selalu jalan. Macam-macam. Cangkui lama dah duduk hilang, duduk di mana. Takbir tak ihram nampak terselit. Sudah pokok ambil. Nampak. Apa benda hal lain kalau dah meniaga, tengah-tengah meniaga ke pergi semayang lagi lah macam-macam. Handset bunyi pun tahulah siapa dia telefon. Yang dan kedua, apabila ada engkau di dalam rumah orang tu orang kaya, maka pelihara olehmu akan dua matamu. Pergi rumah orang kaya, jaga mata. Tengok filem-filem apa kan, masuk-masuk rumah. Tengok belik habis tu dalam almari tu, korok ke kerek ke. Dia tengok habis sampai jenama. Kalau gelas pun gelas, dia kata macam gelas rumah aku ya. Iya ke? Saya beli kat Itali tu. Ni mata. Sebab apa? Bila kita tengok di rumah orang kaya ni, hati kita akan berkata-kata. Padat pun rasuah ni. Nah yang paling tidak memang orang kaya membazir ya. Kalau bagi ke orang miskin, bantuan banjir pun bagus. Bagi kita lah. Kita komplain orang. Apatah lagi kalau kita teringin pula. Allah balik, saya dah tak tidur. Habuk kat orang sebelah kita. Habuk kat orang rumah kita. Kalau perempuan lah, dia habuk kat suami dia. Ish lawa lah menikah orang tirai orang tu, lansir orang tu. Dia beli mana agak-agak? Dia pun susah hati. Pasal teringin. Jadi jagalah. Jadi banyaklah tafsiran-tafsirannya. Dia simpulkan satu yang pendek ya. Jaga mata kalau pergi rumah orang kaya. Dan apabila engkau dalam antara segala manusia ketika berada di tengah-tengah orang ramai, maka engkau pelihara akan lidahmu. Cepat sangat cakap lidah ni. Kita boleh tampil rumah pilih dah jadi satu ketika seorang perempuan datang rumah Rasulullah. Nabi duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi makan dalam talam lah. Nabi makan tak kisah. Nabi tak meradun makan apa yang ada Nabi makan lah. Kalau Nabi rasa lalu sedap, makan banyak sikit. Kalau tidak, makan sikit kan. Nabi tak memungut. Masih lori garam terbalik lah. Dia komplain orang lah. Kadang kata masih pakai sikit, takut orang tinggi. Jadi Nabi macam tu. Nabi makan dalam keadaan berdiri kaki, berlutut. Sunnah macam tu. Lepas tu perempuan ni masuk-masuk kat situ. Dia kata, apa orang ni makan macam seorang hamba kan? Makan pakai tak di bawah gitu. Lepas tu makan sambil berdiri lutut dia tu, makan. Dia tak rasa tu Nabi. Nabi pun kata terus, Nabi terus cakap, memangnya aku ni seorang
dia kantoi. Oh, punya Nabi. Lepas tu Nabi kata marilah makan. Nabi ajak makan. Lalu dia duduk, dah malu Allah macam tu, dia kata, aku takkan makan melainkan Nabi yang suap. Nampak pandai. Hendak bela diri kan. Sebab tu jangan panik. Panik Allah pensan lagi. Terkantui kat sana. Aku takkan makan melainkan Nabi yang suap. Nabi pun nak suap. Dia kata, aku takkan makan kecuali apa yang Nabi punya dalam mulut dia. Ketika tu Nabi tengah punya daging hak berurat. Nabi makan steak lah. Steak lah. Dia makan steak lah. Dalam bahasa Arab dia panggil daging yang dikeringkan. Dulu-dulu orang pergi Mekah, daging kibai apa semua korban yang bayar media dan sebagainya kat Mina tu, siapa-siapa tak boleh potong kan. Potong jemur, bawa balik kan. Bawa balik Malaysia pakai hormon. Orang ni dapat tasbih, orang ni dapat gelang Mekah, berkat. Ada lagi gelang Mekah. Yang orang ni dapat daging, budak-budak dapat daging seorang seketir, duduk tarik daging kibat dia. Jadi Nabi ambil bagi dekat dia berkat. Nabi ni ayo untuk yang jatuh tu pekat tak ada, para sahabat tak ada, bubuh kat muka, bubuh kat badan, ambil berkat. Dalam tafsir tu disebut tentang berkat ni tabaruk, mengambil berkat. Ada yang menyatakan tabaruk sama dengan tawasul. Nah, tawasul dengan Nabi, tawasul dengan Nabi itu juga dikatakan tabaruk. Bahkan fudulan ni lebihan-lebihan. Kalau Nabi potong rambut tu para sahabat ambil. Bukan para sahabat, isteri-isteri Nabi ni ambil. Bahkan peluh Nabi tidur atas tikar daripada kulit tu, peluh bukan nak serang bawah. Ambil cari peluh tubuh lah botol, bukan botol macam kita lah, nak bantu mana ada botol. Bubuh dalam bekas, simpan. Nabi tengok, buat apa tu? Dia kata, aku ambil peluh kamu ya Rasulullah untuk jadi tabaruk, untuk jadi berkat. Kalau budak-budak nangis ke apa ke, ambil sapu. Syaitan lari. Peluk kita, syaitan lari pula lagi. Kita ada berkat. Tapi Nabi ni begitu. Bahkan dikatakan ada isteri-isteri Nabi yang simpan rambut Nabi itu, dan bila Nabi tanya kenapa nak buat apa, dia kata kalau ada budak-budak sakit dan sebagainya, aku ambil rambut ni, aku letakkan dalam air, kemudian bagi minum. Bukan minum rambut tu, minum air untuk mendapat keberkatan. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan Aziz lu sebut, kalau ada orang mari bawa anak kecil ke apa kan, nangis, dia kata 7 hari 7 malam, nama apa-apa lah, nama dah hubung lah. Kalau tak hubung lagi boleh hubung Ahmad Alba. Tapi nama dah hubung dah apa semua, betul dah macam nak buat. Dia kata tak apa lagi, bagi apa-apa tanda. Dulu orang jual anak ni nangis aja, tak rasi. Bukan tak rasi nama, tak rasi ayo tu dia jual. Ni siapa dak lelong ni, tak apalah, bagi kat aku lah anak kamu tu. Ada orang macam tu. Saya biasa ada orang lain, ustaz ni nak bagi anak ni, dia kata bagi anak saja tak mau, bagi dengan mak-mak sekali. Baru kena kan. Ambil. Sebab ada katanya dalam sudut pengajian perubatan ni, bila kita tandakan anak ni, ni jadi anak angkat saya ni, ambillah lebih buruk satu ke apa ke bagi tanda tu. Sebab apa? Setan duk tengok tu. Halu usik dia selalu, tak kira lah halu gigit jari ibu dia ke apa ke. Jangan main-main ni anak angkat ustaz. Lagi ustaz lari lagi. Jadilah katanya dalam sudut perbuatannya, ada yang ada ambil berkat namanya tu. Kalau ada berkat lah. Kalau tak ada, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya di samping doa-doa kita tu supaya diberikan kebaikan. Tuan-tuan, sikit lagi.
Maka engkau peliharakan lidahmu kalau duduk tengah orang ramai. Jangan cepat sangat cakap. Yang perempuan tadi kata, selepas daripada itu, tapi kalau pilih itu sebut perempuan yang mari. Ini perempuan yang popek-popek. Panggil apa? Mulut murai apa? Yang mami jarum ni dia mari-mari lambat lupa dia cakap, lambat lupa cakap. Sekali tu dia terkata dengan Nabi macam tu, dia kata lepas pada tu aku tak pernah bercakap dah tentang orang lain. Jangan cepat sangat. Silap dia. Jadi selepas pada tu dia bertaubat. Aku takkan cakap dah tentang orang lain walaupun nampak tak elok, tapi aku tak tahu keadaan sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya, tak mau cakap. Jadi kita jaga, jangan cepat sangat. Dan apabila ada engkau pada hidangan, maka pelihara olehmu akan perangaimu. Tetap baca dalam Sayyid Salikin. Adab berhadapan atau adab menghadiri jamuan. Ada berapa? Adab sediakan jamuan, adab menjamu hidangan, adab memanggil atau mengajak supaya orang datang makan, adab menghadiri jamuan yang disediakan. Jadi termasuk adab bila kita pergi untuk menghadiri jamuan itu, jaga perangai. Kenapa? Kerana perangai manusia ni sebahagian besarnya dia tak tahan bila dia berdepan dengan makanan. Kita panggil buruk kelaku. Buruk perangai bila berdepan dengan makanan. Tuan-tuan, kita nak mula boleh buat buffet tu, rumah kenduri, jenuh. Teruk kita peduk boleh ke ni. Kita mula dengan makanan biasa je. Kalau buat jamuan raya, buat buffet, apa yang habis dulu? Sate. Yang dalam poket pun buku. Lambik tangan pun buku. Allah macam tak pernah jumpa. Dulu lah ni okey lah. Ya kan? Kapan kalau sistem buffet, Allah. Kalau kursus ke apa kau dah kena ambil kau kerjaan kan. Kalau jenis buffet ni studio ni pun lah kali basuh tangan dalam pinggan. Belum pasal buat kita gitu ni dipesan siap dah. Apatah lagi 1400 tahun dulu yang makanan pun bukan ada sangat. Sebab tu kita dulu kita siap hidang satu tanam 4 orang. Rendang besar. Ada rendang besar ada lagi potong 4 siap-siap. Kalau buat 2 ketul je, sekali kawan tu tengok sajalah. Ini yang pergi dulu torpedo dia pergi. Awal lagi dia. Ada buruk kelaku. Nasi pinggan tambah tu ke dia seorang ni. Orang lain minta nasi lain. Ni perangai. Dan ni kurang sikit lah. Tapi lebih kurang lah. Jaga perangai bila depan hidangan. Dan ingatkan olehmu akan 2 perkara. Dan lupakan olehmu 2 perkara. Maka ada pun 2 perkara yang kau kena ingat akan dia itu, iaitu Tuhanmu dan matimu. Jangan lupa Tuhan dan mati. Jangan sekali-kali lupa. Jangan satu detik pun kita lupa. Dan ada pun 2 perkara yang engkau kena lupa. Yang engkau lupakan dia, iaitu kebajikan kamu pada orang lain. Baik kita pada orang jangan diingat, tapi baik orang pada kita jangan dilupa. Cantik lah bunyi macam tu. Dan kejahatan orang lain pada hakmu. Jahat orang pada kita jangan diingat. Baik kita pada orang jangan diingat. Jahat orang pada kita. Jahat orang pada kita, orang buat jahat kat kita, tak usah ingatlah. Dia ada sekali-sekali nanti bila dia kena baru dia tahu. Dulu dia buat kat aku lama dulu ni, masa belum aku kahwin ni lah ni cucu berapa belas lah.
ingat lagi jahat orang tu. Jahat orang jangan kita ingat, jahat kita jangan kita lupa. Bukan hanya pada orang, bahkan pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalaupun kita dah bertaubat, jangan senang hati. Sebab taubat kita belum tentu diterima Allah. Kita silap, tak apa, aku taubat dah. Kalau kita buat remeh macam tu, dosa kita walaupun dosa kecil, kita anggap dia ni remeh, maka dia akan jadi dosa besar. Berdosa besar kita meremehkan dosa kecil. Dosa tu tetap dosa tu lah, tapi kita berdosa besar kerana memperlekehkan dosa kecil. Begitu juga dengan ketaatan, walaupun sekecil mana taat itu, jangan kita remehkan dia. Kita tak mau buat yang sunat, tak apa lah, tapi jangan alah, tak sembahyang sunat pun tak ada apa kita rasa lekeh gitu. Jangan, dia akan membawa dosa pada kita. Kerana Allah bagi macam duit kita lah, ada sekupang sempak masuk lalu, orang ada longkang sampai-sampai lalu ada sekupang kuih usuk tu. Jangan. Itu yang Nabi kata, tengah makan tu bila jatuh makanan itu ambil, kalau perlu dibersihkan, bersihkan dan makan. Fa innaka la tadri ayyul barakah, kerana kamu tak tahu mana satu, kalau dalam pinggan kita tu, mana satu biji berat tadi, biji nasi tadi yang berkat. Kalau jatuh pula tempat najis pula lagi, tak balik dengan basuh semua tu okey lah. Tak apa, sekelat terbatuk pun jatuh tadi lembu lagi, tak apalah tu. Nah, kita nak berhenti tahun lah kan, berhenti tahun tu lah. Hak kamu, kebajikanmu pada hak orang lain jangan kamu ingat, kejahatan orang pada kamu pun jangan kamu ingat. Kita lupakan Allah, tak pernah aku lupa lah marah tu, tak salah mungkin-mungkin lah. Tapi jahat kita jangan kita lupa. Dan juga perkara yang orang buat baik dekat kita pun jangan kita lupa. Aku ingat lagi dulu aku masuk universiti, dulu dia tolong aku. Aku ingat dulu waktu aku susah, dulu dia gitu. Wallahualam. Nanti kita sambung. Kata setengah ulama bahawasanya Allah Ta'ala itu mewahyukan ia kepada Nabi Daud alaihi salam. Wallahualam. Walaupun hamba Luqmanul Hakim ni, tapi seorang yang bijaksana, yang boleh membawa pengajaran yang besar untuk kita. Kita sambung tahun depan lah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.